Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Halaman yang ke-17. Halaman yang ke-17, 4 baris daripada atas, dan tiba-tiba adalah buah delimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiba-tiba adalah buah delimanya di dalam syurga itu seumpama timba. Dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Sudahlah buah itu kita nikmati dengan penuh kelazatan. Ada menyatakan setiap buah itu ada rasa sehingga 70 rasa kemanisan. Tak dapat nak dibayangkan 70 rasa kemanisan. Yang kita faham manis tu manis. Manis. Lawan dia tawar. Di samping tu ada masam, ada kelat, ada masin. Baik. Keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Dan tiba-tiba pula burungnya. Burung di dalam syurga itu seumpama unta. Maka sembah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Ya Rasulullah, bahawasanya demikian burung itu baik rasanya. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya. Dan bahawasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan burung-burung yang berterbangan dalam syurga itu cukup lazat memakan dagingnya. Kemudian maka melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sungai Al-Kautsar. 114 surah dalam Al-Quran. Salah satu daripadanya surah Al-Kautsar, yang kita sebut telaga Al-Kautsar. Maka adalah di dalamnya sungai Al-Kautsar itu 70,000 farsakh. Dalamnya. Sungai yang semakin dalam sebenarnya airnya semakin tenang. Di dalamnya 70,000 farsakh mengalir ia di atas batu yakut dan zabarjad. Dan pada tepinya, pada tepi sungai Al-Kautsar itu adanya lu'lu', batu-batu permata yang besar lagi berongga. Dan adalah mengalir ia kepada haud, yakni kolam. Kolam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dengan saluran dan adalah berjananya, yakni gayungnya seperti bintang di langit daripada emas dan perak, dan tanahnya daripada kasturi yang amat harum. Kemudian
Maka keluar Nabi SAW daripada syurga. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana suasana syurga yang Rasulullah lihat pada malam Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Maka keluar Nabi SAW daripada syurga, maka melihat pula akan neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya, dalam neraka itu adalah ghadabullah, kemurkaan Allah, kebencian Allah atas seterunya, dan nuqmahnya. Nuqmah ni naqama, membawa erti pembalasan, juga membawa erti tempat untuk membalas dendam. Jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi, nescaya dimakannya. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Maka baginda Muhammad SAW apabila melihat neraka, mula-mula sekali yang Rasulullah nampak penghuni neraka itu makan bangkai. Terkejut Rasulullah SAW, dan Jibril menyatakan, inilah dia golongan manusia yang mengumpat-ngumpat. Yang kedua, apa pula yang Rasulullah lihat dalam neraka? Dan melihat pula akan Malik yang menunggu neraka, disebut sebagai Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya. Diketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam ia malaikat Malik Zabaniyah akan Nabi Muhammad SAW. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka adalah neraka itu 7 pangkat, sebagaimana syurga itu ada 8 pintu. Neraka pun ada 7 pangkat kedudukan. Yang pertama, Jahannam, neraka Jahannam. Dan yang kedua, lava, neraka lava. Dan yang ketiga, Hutamah, neraka Hutamah. Dan yang keempat, Sa'ir, neraka Sa'ir. Dan kelima, Saqar, neraka Saqar. Dan keenam, Jahim, neraka Jahim. Dan ketujuh, Hawiyah, neraka Hawiyah. Dan tiap-tiap pintu, satu daripadanya di dalam yang lainnya. Maknanya berlapis pintu tu. Kalau tengok cerita si Harry Potter, dia berlapis pintu. Di pintu, tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya. Maka kita tak akan nampak kerana berlapis pintu. Ada pintu, ada pintu. Kenapa? Bahang kepanasan neraka. Dan dalam satu-satunya itu, dari atas ke bawah 705 tahun. Jarak satu pintu ke satu pintu 705 tahun. Dan kayunya dan baranya anak Adam, dan batu yang disembahnya oleh anak Adam itu menjadi bahan bakaran api neraka.
Batu sembahnya batu berhala. Na'udzubillah minha. Termasuk batu-batu yang dia buat kuil. Ya, termasuk. Maksudnya bangunan-bangunan di sekitar situ. Ya, akan menjadi bahan bakaran api neraka. Wal'iyazubillah. Na'udzubillah minha. Kami mohon perlindungan dengan Allah daripadanya, neraka. Maka adalah melihat Nabi SAW itu muhtamil akan rupanya, boleh sukar nak ditentukan kedudukan sebenar rupa bentuk neraka tu, atau dijadikan Allah ketika itu kerana adalah warid daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Kemudian diangkatkan Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha. Jadi itu yang muhtamil nak nyatakan bagaimana melihat neraka, walhal kedudukannya berbeza antara syurga dan neraka. Kita faham syurga itu berada di kedudukan Sidratul Muntaha, melepasi langit ketujuh, manakala neraka itu berada di melepasi petala bumi yang ketujuh, kedudukan yang berbeza. Maka dinyatakan di sini, iaitu Rasulullah SAW dibawa turun untuk melihat neraka, kemudian diangkat semula naik ke Sidratul Muntaha. Maka menutup akan dia oleh awan. Maka terkemudian Jibril daripadanya, serta berhenti ia dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur, ke dalam cahaya. Maka berkata Jibril baginya kepada baginda Muhammad SAW, Anta wa rabbuka. Artinya engkau dan Tuhan engkau. Nak jelaskan, setelah baginda Muhammad SAW melihat syurga, kemudian melihat neraka yang berada di petala bumi ketujuh, diangkat semula ke Sidratul Muntaha, barulah Jibril alaihi salam menyediakan baginda Muhammad SAW dengan cahaya-cahaya. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sahaja yang layak untuk melepasi Sidratul Muntaha. Buat Jibril alaihissalam, dia setakat itu aja. Anta wa rabbuka, artinya engkau dan Tuhan engkau. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya? Maka berkata Jibril, inilah tempatku. Jikalau lalu aku, nescaya terbakar aku dengan nur. Maka lalulah Nabi SAW akan 70,000 hijab daripada nur. 70,000 hijab, 70,000 dindingan yang tak ada siapa yang dapat menembusi dinding-dinding itu. Maknanya Rasulullah SAW diberikan kedudukan yang teristimewa. Jibril alaihissalam juga tak mampu melepasinya. Maka Jibril alaihissalam juga terhijab, terdinding
Rasulullah itu didindingi dengan 70,000. Tak siapa yang mengetahui kedudukan sebenar 70,000 daripada nur. Jadi dinding tu bukan dinding plastik, planet of plastik, bukan dinding plastik tetapi cahaya. 70,000 dindingan cahaya. Tak ada siapa yang mendapat melihat kedudukan sebenar junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sendiri pun tak dapat melihatnya. 70,000 hijab daripada nur cahaya. Maka sampailah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mustawa, satu kedudukan yang paling tinggi. Allah jua yang maha mengetahui. Tempat mendengar sariful aqlam, yakni qalam yang menyurat pada luh mahfuz. Maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang ghaib, iaitu di dalam nur arash. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini? Iakah malaikat? Maka katanya tiada. Dan iakah Nabi? Maka katanya tiada. Maka sungguhnya ia seorang laki-laki, adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikrullah, dan hatinya terpaut dengan masjid, dan tiada memakai akan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Sewaktu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi daripada kedudukan Sidratul Muntaha yang kita faham, Sidratul Muntaha di kanannya dan di hadapannya, ya, disebut sebagai di kanannya syurga, di hadapannya arash. Lebih arash itu lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Tetapi disebut yang untuk dimudah difaham, begitulah Sidratul Muntaha itu maknanya kanannya syurga, hadapannya adalah arash yang amat luas. Apabila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi Sidratul Muntaha menuju ke Al-Mustawa, didindingi dengan 70,000 cahaya, maka Rasulullah dapat melihat kedudukan arash. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat arash, maka Rasulullah terkejut. Rasulullah melihat di arash itu adanya rupa wajah lelaki yang bercahaya-cahaya berada di singgah sana arash yang amat luas. Rasulullah tertanya-tanya, adakah lelaki yang bercahaya-cahaya itu adalah malaikat yang ditugaskan memikul arash? Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 7 surah Ghafir, alladzina yahmilunal arsh wa man haulaha, wa man haulaha, alladzina yahmilunal arsh, malaikat-malaikat yang menanggung akan arash yang amat luas. Waman haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arash itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, ayat 7 surah Ghafir.
Mereka itu malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy itu senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka itu. Maka pada ayat 7 surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan adanya malaikat yang ditugaskan memikul arasy. Alladzina yahmilunal arsy. Dan mulianya arasy yang amat luas itu diletakkan malaikat-malaikat yang taat setia, tak putus-putus memuja Allah, mensucikan Allah. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya lelaki yang bercahaya-cahaya berada di singgasana arasy, Rasulullah bertanyalah, adakah itu malaikat yang memikul arasy atau malaikat yang berada di sekeliling arasy yang tak putus-putus memuja Allah? Maka diberi jawapan, bukannya malaikat. Kalau malaikat yang menanggung arasy itu di bawah arasy, yang Rasulullah nampak berada di singgah sana arasy. Maka diberi jawapan, sungguhnya ia seorang laki-laki, adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebut zikrullah dan hatinya dengan masjid. Inilah dia hadis riwayat Imam At-Tabrani yang disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mughibuna min nuril arsy. Cahaya lelaki yang bergemerlapan cahayanya berada di singgah sana arasy. Lalu Rasulullah bersabda, aha ula malaikatun tahmiluna al-arsy. Adakah yang dilihat itu malaikat yang ditugaskan menanggung memikul arasy? Diberi jawapan tidak. Habis siapa? Hum ulaika min ummatika ya Muhammad. Itu adalah umat engkau wahai Muhammad. Umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dua sifat. Lisanuhu ratbun an dzikrillah, lidahnya sentiasa dibasahi dengan berzikrullah. Wa qalbuhu mu'allakum bil masjid, hatinya itu terpaut dengan masjid. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada lelaki yang lidahnya dibasahi dengan berzikrullah. Begitu juga lelaki yang hati sanubarinya terpaut dengan masjid. Kedudukan yang mulia diberikan ke atasnya. Sangkanya malaikat. Nak jelaskan di sini istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Rasulullah lihat dalam syurga, bukan sekadar Rasulullah nampak ruh-ruhnya itu di langit pertama sampai langit ketujuh, tetapi melepasi Sidratul Muntaha di arasy sana. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahim.